Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara menunggu azan Isyak ni, kita sambung semula. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Malam ni kita masuk bab baru, bab yang ke-13. Bab yang ke-13. Muka surat 95. Jadi tanpa kita sedari, kita dah melalui 13 bab. Daripada bab yang pertama, daripada muka surat yang pertama, kita dah masuk bab yang ke-13, iaitu muka surat 95. Jadi bab yang baru ini, bab yang ke-13 ini adalah suatu bab. Babun ma ja'a fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatahtam fi yamini, yaitu perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan. Iaitu suatu bab yang datang menyatakan tentang perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan. Di dalam bab yang lalu, pengarang kitab ini Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih telah menerangkan perihal cincin. Dalam bab yang ke-12 ini pula diterangkan pula secara terperinci, iaitu bagaimanakah caranya baginda sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin dia. Maka di dalam bab ini Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih telah mengeluarkan 9 buah hadis. Hadis yang pertama, Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Kata Ali radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin pada tangan kanan dia. Maka hadis ini adalah riwayat Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud, dan juga dihimpunkan di dalam Sunan An-Nasai. Keterangan hadis ini, berkata Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, berbagai riwayat telah dipetik berhubung dengan pemakaian cincin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di tangan kanan ataupun di tangan kirinya. Maka segolongan para muhaddisin berpendapat baginda sallallahu alaihi wasallam memakainya di tangan kanan. Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi serta muhaddisin yang lainnya juga berpendirian yang serupa. Sebilangan kecil ulama merumuskan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pada tangan kanan dan kadang-kala pada tangan kirinya juga. Maka ulama berbeza pandangan, pendapat tangan manakah yang afdal, yang terbaik apabila memakai cincin. Jadi ada dua pandangan. Tapi kebanyakan masa Nabi pakai cincin tangan di belah kanan. Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan kebanyakan ulama muhaddisin berpendirian dengan pandangan kanan. Tetapi ada juga sebahagian kecil para ulama merumuskan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah memakai pada tangan kanan dan Nabi pernah juga pakai pada tangan kiri dia. Maka ulama berbeza pandangan tangan manakah yang aula, yang lebih afdal untuk dipakai.
Maka terdapat berbagai pandangan di kalangan ulama Hanafi. Di kalangan ulama Hanafiyah ada berbagai pandangan. Ada yang berpandangan elok dipakai di sebelah kiri. Sebahagian ulama Hanafi kata elok pakai belah kiri. Dan ada di kalangan ulama Hanafi yang berkata di kedua-dua tangan sama saja. Sebahagian ulama Hanafiyah kata kanan pun boleh, kiri pun boleh. Maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih telah memetik kedua-dua pendapat. Hadrat Mullah Ali Qari rahmatullah alaih telah memetik perkataan mazhab Hanafi bahawa yang elok ialah di tangan kanan. Majoriti ulama Hanafiyah, majoriti kata kanan. Mau pakai cincin, afdal kanan. Maka menurut mazhab Hanafi, pendapat Syafi'i rahmatullah alaih ini lebih kuat untuk diterima. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, kan? Imam Nawawi. Imam Nawawi rahmatullah alaih ini dia bermazhab Syafi'i, kan? Dia bawah daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kan? Dia mujtahid tarjih. Dia punya pangkat dia mujtahid tarjih. Dia dua pangkat bawah daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, Imam Malik rahmatullah alaih, Imam Ahmad ibni Hanbal rahmatullah alaih, pangkat dia dalam agama ini mujtahid mutlak. Dia punya title, kan? Dia punya pangkat paling tinggi. Pangkat dia mujtahid mutlak. Paling tinggilah, mutlak lah, atas sekali. Maksud mujtahid mutlak, kata para ulama, bila sampai tahap mujtahid mutlak, dia boleh mengeluarkan fatwa terus daripada Quran dan hadis. Kita tak boleh. Kita tak sampai tahap tu lagi. Jadi kita mesti bermazhab. Tak kiralah kita mesti bermazhab. Kita tak boleh kata saya tak mau mazhab. Kalau kita sampai tahap mujtahid mutlak, baru kita boleh tak mau imam mazhab. Imam Nawawi rahmatullah alaih, pangkat dia dua. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mujtahid mutlak. Bawah mujtahid mutlak dia panggil mujtahid masail. Dia bawah mujtahid masail dia panggil mujtahid tarjih. Dikenali sebagai ashabut tarjih. Jadi Imam Nawawi rahmatullah alaih ini bila dia dipanggil ashabut tarjih. Telah berkata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih ashabut tarjih, ataupun telah berkata ashabut tarjih, maknanya Imam Nawawi, kan? Imam Nawawi. Jadi itu title dia. Imam Nawawi rahmatullah alaih, walaupun dia dah sampai tahap tu, dia tetap bermazhab, dia tetap ada imam mazhab. Imam dia siapa? Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dia tidak membebaskan diri dia daripada keluar daripada lingkungan imam mazhab dia. Tak ada. Dia masih dalam imam mazhab. Jadi kita tak sampai tahap tu, macam mana kita boleh keluarkan diri kita daripada imam mazhab? Saya tak mau mazhab, saya terus membaca Quran. Baik, saya tak mau mazhab. Saya tak mau mazhab. Tak boleh. Kita mesti tak kisah tuan-tuan nak pegang mana imam mazhab pun boleh, tapi kita berpegang pada satu. Pegang pada satu. Kita tak boleh cacah sekejap sini, pagi Syafi'i, petang Hanafi, malam kan Imam Malik. Tak boleh. Berpegang satu. Kita pegang pada satu. Cuma dalam bab-bab masail, kadang-kadang bila berlaku sesuatu masalah dalam perjalanan urusan agama ini, kalau kita nak meminjam pandangan imam fuqaha yang lain, boleh. Tapi bukan kita yang buat keputusan.
Faham? Bukan kita yang buat keputusan. Itu ulama Syafi'iyah. Kita di negeri ini, di negeri di Malaysia, kita ada ulama Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi ulama yang melakukan keputusan untuk kita. Jadi kita bukan ulama. Kita bukan ulama. Jadi kita tak sampai tahap itu. Kita mesti bermazhab. Kita mesti memegang satu mazhab. Maulana Zakaria rahmatullah alaih, pengarang kitab ni, dia Raisul Muhaddisin. Dia Kutubul Akhtab, pangkat dia Kutubul Akhtab, Syekhul Hadis wa Raisul Muhaddisin, Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Kalau dekat India, muhaddisin ni banyak. Ulama hadis ni banyak. Kan, banyak. Tahun-tahun 1900, bilangan ulama-ulama di India begitu ramai. Era-era zaman Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih, Maulana Hadrat Maulana Husin Ahmad Madani rahmatullah alaih, Maulana Rashid Gangohi rahmatullah alaih, Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Ini semua ni zaman-zaman tahun 1936, bilangan ulama besar. Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih, gelaran yang dia diberi adalah Hakimul Ummah. Dia punya gelaran besar. Jadi Imam Nawawi rahmatullah alaih ni dia ashabut tarjih. Dia bawa beliau. Walaupun begitu, dia tetap bermazhab. Kita ni tak apa benda latar belakang kita. Kan? Sekolah pun kadang tak habis. Kan? Ngaji agama pun kita pun lebih kurang sikit-sikit kita belajar dekat kafar dulu. Kan? Belajar dekat kafar, sekolah rendah sikit-sikit kita belajar. Kan? Adalah kita belajar, asas tu kita ada. Kan? Tiba-tiba dah sampai umur 30-40 tahun, tak tahu daripada mana kita belajar. Tiba-tiba kita pun kata apa? Saya tak mau mazhab. Saya terus mau ambil daripada Quran. Habis kita. Kita tak mampu, kita tidak layak untuk istinbat hukum daripada Quran. Kita tak mampu. Kita tidak ada kemampuan. Untuk sampai tahap mujtahid mutlak ni terlalu tinggi. Untuk alim, untuk belajar satu bab bahasa Arab aja, kita kena alim bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu dia ada 15 juzuk ilmu. Kita kena alim setiap 15 juzuk ilmu tu. Itu baru bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab kita pun tak bagus, macam mana kita nak istinbat hukum? Jadi kita tak layak. Jadi kita mesti bermazhab. Kita mesti ada imam. Tak kira lah sama ada kita, kalau kita Malaysia kita pegang Imam Hanafi, pegang Imam Hanafi betul-betul. Imam Hanafi dia adalah Imamul A'zam. Dia imam bagi seluruh imam fuqaha, Imamul A'zam. Kalau Imam Hanafi, pegang Imam Hanafi betul-betul. Itu pasal kalau kita Syafi'i, kita pegang Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Kita mesti ada imam. Kalau kita duduk di Syria, kita duduk di Afrika, di Algeria, di Morocco, di Tunisia, imam dia Imam Malik. Kita mesti dia di sana dia pegang Imam Maliki. Kalau kita di Kufah, di Qatar, di Dubai, di Bahrain, United Arab Emirates, mana tempat yang berpegang kepada Imam Ahmad ibni Hanbal, pegang Imam Ahmad ibni Hanbal. Kita selamat. Empat-empat betul. Jadi kita mesti. Jadi Maulana Zakaria rahmatullah alaih, pengarang kitab ini, satu ketika pada tahun-tahun 1940, Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alaih, dia bermazhab Hanafi. Tetapi Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah alaih, ketika di markas Nizamuddin di Delhi,
Maulana Yusuf rahmatullah alaih ni selalu tiap-tiap tahun menunaikan haji. Dia pergi haji setiap tahun. Sebab apa dia pergi haji setiap tahun? Sebab untuk menjalankan, itulah waktu ataupun masa yang dia tunggu, ketika seluruh orang-orang Islam berkumpul di Mekah. Jadi Hadraji Maulana Yusuf rahmatullah alaih, dia akan pergi menunaikan fardu haji dengan menaiki kapal laut daripada India. Masa tu kapal laut. Jadi dalam kapal, Hadraji rahmatullah alaih ini akan dakwakan bayan dalam kapal ni seluruh jemaah-jemaah haji. Dia ulama, jadi dia bayan, dia bagi nasihat. Dalam kapal tu Maulana Yusuf rahmatullah alaih akan beritahu tentang kepentingan menunaikan haji dan sebagainya. Sampai di Mekah. Bila sampai di Mekah musim haji pun dia dakwahkan, dan dakwah dia kepada orang-orang Arab. Dia cakap Arab. Dia boleh cakap Urdu, dia boleh bercakap Farsi, dan dia juga bercakap dengan orang Arab, dia cakap Arab. Jadi dia dakwah orang Arab. Jadi orang-orang Arab pada ketika itu bila duduk dalam majlis Maulana Yusuf rahmatullah alaih, ulama India, bukan ulama Arab, ulama India. Tapi Maulana Yusuf rahmatullah alaih, walaupun dia ulama India, dia keturunan Salsilah Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Kandalawi rahmatullah alaih ini daripada sanad sanad dia Sayyidina Abu Bakar. Dia daripada Asma. Dia punya keturunan dia ada keturunan dia. Maulana Yusuf rahmatullah alaih ni dia ada keturunannya. Jadi nasab Kandalawi ini keturunan dia, bila dibaca sanad dia sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia keturunan Arab tapi duduk di India. Orang Arab, bangsa keturunan Arab tapi menetap dah duduk India, dah lahir India, habis di India. Jadi bila dia dakwah orang Arab di Mekah ketika musim haji, di Jeddah, ketika kapal turun di Jeddah, setiap perjalanan haji ini, sehingga orang-orang Arab merasa kagum dengan dia. Dan apabila Maulana Yusuf rahmatullah alaih balik daripada haji, jadi Maulana Yusuf rahmatullah alaih telah mesyuarat dan telah putus untuk Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alaih. Maulana Said Ahmad Khan ni Maulana Hadraji rahmatullah alaih putus Maulana Said Ahmad Khan untuk duduk di Mekah, duduk di Madinah dan menjalankan kerja dakwah di Madinah untuk orang-orang Arab. Tetapi sebab Maulana Said Ahmad Khan ni dia Hanafi, dia orang Hanafi. Jadi bila dia duduk kelompok Arab untuk buat dakwah di Madinah, orang-orang Arab pada ketika itu yang majoriti duduk dalam majlis, mereka bermazhab Hambali, Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi akhirnya dia telah mesyuarat dengan Hadraji. Dia mesyuarat dengan Hadraji. Saya duduk di Madinah, duduk buat dakwah di kalangan orang Arab. Majoriti semua ni Hambali, dia Hanafi. Akhirnya Hadraji dia minta izin daripada Hadraji rahmatullah alaih. Dia minta izin untuk dia tukar mazhab. Dia minta izin dengan guru dia untuk keizinan untuk dia apa? Dia swing. Dia tukar mazhab atas maksud dakwah, sebab nak meraihkan tempat dia tu. Hadraji rahmatullah alaih beri keputusan sekali je, dan Hadraji benarkan dia untuk tukar daripada Hanafi tukar kepada Hambali. Tapi Hadraji kata sekali je. Itu sekali je. Tak boleh sekejap 2 tahun Hambali, lepas 3 tahun balik pada tak ada. Dia sekali je. Kita tak boleh. Kita bukan ulama. Jadi kita kena berpegang pada satu imam kita. Jadi tak ada masalah, kan? Jadi balik kepada kitab ini, menurut mazhab Hanafi, pendapat Syami rahmatullah alaih itu lebih diterima. Kemudian Imam Nawawi rahmatullah alaih, Ashabut Tarjih, Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata, menurut sebahagian besar ulama adalah harus dipakai pada kedua-dua belah tangan tanpa karahah, tanpa makruh. Jadi Imam Nawawi kata apa? Pandangan yang paling utama menurut sebahagian ulama harus saja.
Kanan nak pakai pun boleh, tangan kiri nak pakai pun boleh. Dia tak ada makruh. Tanpa karahah. Kita tak boleh kata orang pakai tangan kiri makruh. Kita pegang pakai cincin tangan, kita pakai tangan kanan. Kita berpegang pada pandangan pakai tangan kanan. Tapi Imam Nawawi rahmatullah alaih kata kanan pun boleh, kiri pun boleh. Dan kita tak boleh menghukum karahah, mengatakan makruh, tak boleh. Jadi Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata menurut sebahagian besar ulama adalah harus dipakai di kedua belah tangan tanpa karahah, tanpa mengatakan ia makruh. Maka bagi mazhab Imam Malik rahmatullah alaih, bagi mazhab Maliki adalah baik dipakai pada tangan kiri. Imam Malik kata apa? Elok pakai tangan kiri. Pendek kata, kedua-dua cara iaitu sama ada memakai pada tangan kanan ataupun pemakai pada tangan kiri itu ia berdalilkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama juga memberi keutamaan kepada kedua-dua cara. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita mengaji ni, kalau kita belajar, kita tak bergaduh. Kita tak, yang jadi kita bergaduh ni, yang jadi kita berkelahi ni sebab kita tak mengaji. Bila kita tak mengaji, kita bergaduhlah dengan orang. Kita mengaji satu bab, kita pegang satu benda tu dan kita rasa kita yang paling betul. Jadi bila kita rasa kita paling betul dan kita pun tak habis mengaji, kita pun tak habis baca. Bila tak habis baca, kita baca setengah. Macam kata Piramli, aku belajar alif ba ta, ketika ta mati guru aku. Kan? Piramli kata apa? Alif ba ta, masuk ta guru aku mati. Dia pun kata ish. Kan? Merbahaya. Jadi guru mati. Jadi dia mengaji sekerat jalan. Walaupun kita tengok cerita tu dia lawak lah kan. Walaupun Allah yarham Tan Sri P. Ramlee buat filem Aziz, ini huruf apa? Hurufnya semacam jin, tapi matanya di atas. Oh, itu jin pakai tonjit. Jin pakai tonjit, bukan jin pakai tonjit. Ini pun macam huruf jin, tapi jinnya tak ada mata. Oh, jin tak ada mata ya cikgu? Jin mata buta. Jin mata buta. Nampak? Jadi dia pergi sekolah dan dia terpaksa belajar untuk habiskan pelajaran dia. Jadi bila kita mengaji, kita sabar, kita belajar, walaupun kita akan tengok kenapa ulama ni kata macam ni. Dan kenapa ulama ni kata begini. Mereka mempunyai dalil. Jadi kalau kita mengaji sampai habis, kita sabar dan kita tidak menjatuhkan hukum pada sesiapa, kita tidak akan bergaduh. Kita tidak akan berkelahi. Tetapi bila kita tak habis belajar, kemudian kita berpegang pada satu benda dan kita keras dengan pandangan kita. Jadi apa berlaku? Berlakulah perbalahan. Bergaduhlah kita dalam masjid. Datang masjid, bab semayang aja kita dah bergaduh. Bab semayang aja kita dah bergaduh dah. Nak rapatkan saf, nak masail fiqh dalam semayang ni kita dah bergaduh dah. Doh, saya tak boleh semayang belakang ini orang. Saya tak boleh semayang belakang ini orang. Kacau lah kita. Masyarakat jadi kacau bilau. Kita datang masjid, kita menyebabkan berlaku perbalahan. Jadi kita tak boleh semayang imam ni. Imam Bashir jadi imam, oh saya tak boleh semayang belakang Imam Bashir. Pasal apa kita tak boleh semayang belakang Imam Bashir? Oh dia tak baca kunut, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk kita. Ya sunat abad. Oh saya tak boleh semayang belakang ini imam, pasal dia subuh baca kunut. Kau tak payah ambil tangan. Jadi kalau semua orang faham benda tu, kita pun tak bergaduh. Takkan kita kat masjid kita nak pakai 2 imam subuh. Kan? 2 imam subuh. Lepas ni jadi 3 jemaah subuh pula. 1 jemaah subuh baca kunut, 1 jemaah subuh tak baca kunut. Lagi 1 jemaah subuh dekat nak habis waktu.
Dekat pukul 7 tu baru semayang. Kacau bilau kita. Jadi kita berlapang dada kan. Dan kita mengaji ni kita berlapang dada. Jadi kita tahu. Kalau kita tahu, kita tak bergaduh. Kita berlapang dada. Jika dia memiliki pandangan yang berbeza, tafadhal Syekh. Bismillah. Dia juga memiliki dalil. Jadi maka bagi mazhab Maliki adalah baik dipakai pada tangan kiri. Pendek kata, kedua-dua cara itu ia berdalilkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga memberi keutamaan kepada kedua-dua cara. Maka tersebut di dalam kitab Durri Manthur dari Kahistani bahawa lambang puak Rawafid, lambang bagi puak Rawafid, yakni puak Syiah. Lambang bagi puak Syiah ialah memakai cincin di tangan kanan. Lantaran itu wajib mengelak dari memakai cincin di tangan kanan dia. Siapa kata ni? Kahistani rahmatullah alaih. Kahistani rahmatullah alaih maknanya dia hidup tempat dia ni banyak Syiah. Banyak kelompok Syiah. Syiah ni banyak, tapi Syiah di zaman dia ni. Jadi Syiah ni dia pakai, kebanyakan Syiah dia pakai cincin tangan kanan. Jadi Kahistani rahmatullah alaih ini dalam penerangan dia dalam kitab Durrul Mansur, dia kata lambang puak Syiah ialah Syiah ni dia suka pakai cincin tangan kanan. Maka lantaran itu wajib bagi kita mengelak daripada memakai cincin tangan kanan ni, sebab kita tak nak ikut mereka. Kita tak nak ikut mereka. Sebab kita kena hati-hati kan. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia keliru dengan kelompok Syiah ni. Bukan semua yang Syiah buat tu kita tak boleh ikut. Kadang-kadang kita ikut satu perkara bukan pasal Syiah. Bukan pasal, contoh macam cincin ni. Kalau kita nak berpegang pada pandangan ulama yang mengatakan afdal, majoriti ulama kata afdal pakai cincin tangan kanan. Syiah pakai cincin tangan kanan, lantak pi lah. Kita bukan pakai cincin sebab Syiah. Kita pakai cincin tu ada dalil kita. Jadi makna dalil kata apa? Majoriti ulama ada kata, Imam Tirmizi kata, Imam Bukhari rahmatullah kata paling baik pakai tangan belah kanan. Jadi Syiah dia pakai tangan kanan tu, kita tak bolehlah kata itu sunnah Syiah. Jadi kita kata, kita pun tinggalkan sunnah dalil yang pakai tangan kanan. Tapi Kahistani rahmatullah alaih ni, sebab dia tak nak tempat dia ni waktu tu orang Syiah ni banyak. Jadi dia kata pada waktu itu bila duduk dengan kelompok dia orang ni, hang jangan pakai tangan kanan, hang pakai tangan kiri. Sebab duduk dengan Syiah. Syiah ni jangan main-main. Jadi itu pandangan Kahistani rahmatullah alaih di dalam kitab Durrul Mansur. Maka pengarang kitab Durrul Mukhtar mengatakan mungkin ia adalah lambang puak Rawafid, ini puak Syiah pada zaman itu, tetapi kini tidak ada lagi, kata dia. Zaman Kahistani macam tu. Jadi ulama kata waktu tu, tapi sekarang tak payah dia. Kalau nak pakai je tangan kanan, kita tak berdasarkan kepada Syiah. Jadi macam contoh baru-baru ni ya. Bila kita tiba bulan Muharram, bila masuk bulan Muharram, tuan-tuan akan biasa dengar, bila tiba masuk bulan Muharram, kita puasa 9 Muharram, kita puasa 10 Muharram. Kita puasa 10 Muharram ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasalah 10 Muharram. Nabi kata aku lebih layak, aku dan pengikut aku lebih layak puasa 10 Muharram. Dan 10 Muharram ni besar fadilatnya. Siapa yang puasa 10 Muharram, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia setahun sebelum, Allah ampunkan setahun selepas. Dan 10 Muharram ni begitu besar. Barang siapa yang istighfar, yang doa,
hidupkan, Allah terima doa dia. 9 Muharram pula, Nabi kata, kalaulah aku hidup tahun depan, kata Nabi, kalau umur aku panjang, ada rezeki, kalau aku sampai tahun depan, aku nak puasa ta'assur Muharram 9 dan 10. Sebab apa? Aku nak berbeza dengan orang Yahudi di Madinah. Nampak tak? Aku nak beza. Sebab orang Yahudi pun puasa 10 Muharram. Jadi aku nak kalian beza dengan dia orang. Maknanya kita tambah satu hari lagi, 9, 10. Kalau 9, 10 tak dapat, 10, 11. Sikit beza. Dan bila kita tiba bulan Muharram, antara kelebihan bulan Muharram ni, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Kita puasa, banyakkan bagi orang makan. Kita masak lauk. Tetapi telah menjadi satu amalan tradisi daripada dulu. Bukan di Malaysia aja. Bila tiba bulan, di India pun ada, di Sri Lanka pun ada, di Tamil Nadu pun ada, di Malabar, di Gujarat, tepi-tepi laut. Bila tiba 10 Muharram, mereka akan masak bubur. Khir. Khir. Kadang-kadang kat Tamil Nadu, dekat Sri Lanka ni, kadang dia masak bubur. Kadang kita di sini masak bubur juga. Kita panggil bubur, kita yang bagi nama bubur. Sebab kita masak tu pada hari puasa Muharram, kita panggil dia bubur Ashura. Dia tak ada kena-mengena dengan orang lain pun. Dia nak bagi makan je. Masukkan daging, masukkan kacang, masukkan ni. Kita pun masak sebab dah beratus tahun benda tu kita buat. Dia dibagi, orang bagi nama, sebab dia ada kaitan dengan Muharram, dia bagi nama bubur 10 Muharram, bubur Ashura, bubur 10. Bubur 10. Jadi baru-baru ni ada satu penceramah. Dia hentam orang yang dia pelekehkan. Dia kata ini masak bubur Ashura 10 Muharram ni, ini adalah satu amalan orang Syiah, dia kata macam tu. Dia kata ni bila tiba bulan Muharram, masak bubur Ashura ni amalan orang Syiah. Jadi bila dia cakap macam tu, dia mesti ada dalil. Dia mesti ada bukti. Bila kita tuduh satu orang dalam Islam, bila kita tuduh satu orang, bukan orang yang dituduh itu bawa bukti, kita yang kena bawa bukti. Kita tuduh, contoh kita tuduh Siap Masjid Raham mencuri. Contoh kita tuduh dia. Orang yang tuduh itu mesti membawa dalil untuk menunjukkan dia mencuri. Bukan dia yang kena cari dalil bukti yang menyatakan dia tak mencuri. Kalau macam tu, senanglah semua orang tuduh dulu. Tuduh dulu. Tapi yang kesian orang yang dituduh. Jadi bila dia tuduh amalan itu seperti itu adalah amalan Syiah, maka dia mesti bawa bukti. Jadi bukti, dia kata apa? Bukti saya adalah surat yang dihantar oleh kelompok Persatuan Syiah Malaysia. Persatuan Syiah Malaysia. Malaysia ni ada satu persatuan Syiah ni dekat Kelang tu. Persatuan Syiah dalam Malaysia ni ada persatuan Syiah. Dia tulis satu memorandum kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Ini keterangan yang dia bagi. Dia tulis surat. Dalam surat dia tulis tu, dia kata dia senaraikan beberapa amalan orang. Dia senaraikan antara amalan-amalan Syiah ni. Salah satu daripada amalan Syiah adalah bila tiba bulan Muharram, kita masak bubur yang diberi nama bubur Ashura. Jadi tuan-tuan, Syiah ni dia adalah satu kelompok yang hidup dia taqiyah. Ulama kata dia taqiyah. Dia pembohong. Syiah ni dia taqiyah, dia pembohong. Dia pendusta. Itu sebab kalau kita mengaji ilmu hadis,
Kalau ada dalam hadis itu periwayat dia Syiah, riwayat itu ditolak. Tolak riwayat tu. Kan ulama hadis kaji, tiba-tiba ada satu orang dia ni dikenali sebagai Syiah Rafidah, ada je hadis itu terus ditolak. Hadis itu dikategori dusta, periwayat itu seorang pendus dan tidak dipakai riwayatnya. Dan Syiah ini dia memiliki satu pegangan, dia taqiyah. Dia suka cakap bohong. Dia bohong. Bohong dia tu daripada zaman Husain. Husain tu kena game. Tahu? Sayyidina Husain kena scam. Senang faham. Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali, anak Fatimah binti Rasulullah, adik kepada Hasan. Syiah Kufah scam dia. Tahu, Husain kena game. Dia scam Husain. Dia hantar surat lebih daripada 100 surat, scam Husain. Husain, Kufah, dia panggil Husain, mari Kufah, mari Kufah, mari Kufah. Hantar surat pertama, surat kedua, surat ketiga, surat keempat, sampai 100 lebih surat. Dia WhatsApp Husain. Dia PDF. Hari-hari terima WhatsApp, hari-hari terima WhatsApp, hari-hari terima WhatsApp. Kita kalau hari-hari terima WhatsApp, kita pun hari-hari WhatsApp masuk. Akhirnya Husain kata, tak apalah, aku pergilah sekejap nak tengok. Aku pergi nak tengok sebab depa ni duk hantar apa. Aku pergi tengok. Bila Husain pergi je, scam. Husain kena scam. Scam Husain ni sampai Husain dibunuh. Jadi Syiah adalah pendusta. Dia adalah pembohong. Jadi bila dia kata dihantar surat tu, antara amalan kita adalah masak bubur Asyura. Saya jawab, kalau kita dah tahu Syiah ni pendusta, kenapa kita pakai surat dia? Apa saja yang dia tulis kita kena percaya. Kalau dia kata bubur Asyura ni Syiah punya, habis kita percaya tulisan dia. Itu dia yang cakap. Kita masak buah hari Asyura ni tak ada kena mengena dengan Syiah. Kita masak dan kita nak bagi orang makan. Tak nak bubur Asyura, nak buat bubur apa? Nak buat bubur berenik, nak buat bubur kambing, masak. Yang penting kita bagi orang makan. Jadi tuduhan ke atas surat itu dia tak ada kaitan dengan kita. Kelompok-kelompok yang tak suka hari masak bubur Asyura ni, kamu peganglah dengan pandangan Syiah tu. Sedangkan kita mengatakan Syiah ni pendusta. Dia pembohong. Kita tak pakai riwayat dia. Jadi itu sebabnya apa saja yang kita buat, kita tak sandarkan diri kita kepada Syiah. Apa Syiah nak cakap, itu Syiah punya pasal. Jadi ulama ini mengatakan, Kahistani rahmatullah alaih kata, sebab dia hidup di kalangan Syiah ni, dia kata hidup di kalangan Syiah pada ketika itu, dia kata buat masa ni jangan pakai cincin tangan kanan. Dia kata pakai tangan kiri. Sebab Syiah tengah ramai, kita tak payah menyerupai mereka. Tetapi kata ulama, setelah zaman itu berlalu, pakailah, kelompok Syiah ni pun tak ada waktu tu, pakailah balik tangan kanan. Jadi itulah keterangan Kahistani rahmatullah alaih. Jadi insya-Allah saya berhenti takat ni dulu, saya berhenti takat ni. Jadi kita sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul
hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.